Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, muslimin dan muslimat yang mengikuti siaran kita hari ini dibawakan oleh Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, bahagian hal ehwal wanita, dan kita membacakan kitab Talbis Iblis. Kita berada pada bab tentang tipu daya iblis berkaitan dengan pakaian terhadap golongan-golongan sufi, terutamanya dalam memakai tampalan-tampalan baju. Dan sebelum daripada ni kita dah bincang perkara ni. Sebenarnya kita dah sebut betapa kadang-kadang mereka menampakkan sisi kezuhudan dengan pakaian-pakaian tampalan. Dalam hal keadaan pada zaman kita ni, kadang-kadang pakaian mudah didapati dan sebagainya. Apa yang berlaku pada zaman dahulu, mereka memakai pakaian tampalan kerana itulah pakaian yang ada. Nak cari pakaian pun susah, terpaksa ditampal dan sebagainya. Tetapi sebahagian daripada mereka menjadikan isu tampalan ni sebagai satu mazahir. Mazahir ni sebagai satu ikon, image ataupun sesuatu yang menjadi identiti golongan sufi. Padahal bukanlah begitu sebenarnya. Jadi hari ini kita nak lanjutkan perbahasan tu lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan apa yang kita bincangkan sebelum daripada ni, sekarang ni, dan kita akan sering ulang bahawa tujuan ia bukanlah nak mengecam sesuatu kumpulan, nak mengecam atau mengutuk sesuatu seorang individu dan sebagainya. Sebaliknya kita nak memahami maksud sebenar ajaran Islam, supaya kita boleh buat, kita boleh amalkan Islam seperti mana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matlamat kita sebenarnya. Walaupun aku panggil kumpulan yang berbeza, ataupun ada orang ni kata kumpulan dia ni, tujuan kita sebenarnya sama. Sama dari sudut apa? Kita nak mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita perhatikan dalam syariat kita, nak mendapatkan redha Allah, nak memberikan atau mendapatkan pahala atau amalan kita diterima oleh Allah, selain daripada ikhlas, hati yang bersih, kerana kita kena mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Macam mana Rasulullah buat, macam mana Rasulullah berpakaian, macam mana. Andai kata kita nak jadikan itu sebagai cara beragama kita, maka kita mesti kembali kepada tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, jadi di sinilah titik pertembungan ataupun yang kita nak tengok, di manakah sesuatu yang asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana pula sesuatu yang bukan berasal daripada amalan Nabi dan dipakaikan dengan packaging seakan-akan dia sunnah. Yang asli insya-Allah diberi pahala. Yang palsu, yang dipakaikan pakaian, dinampakkan sebagai sunnah tapi dia bukan, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka tidak ada perintahnya dalam agama, amalan tersebut tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ni adalah skemanya Allah Taala bagi kepada kita. Macam mana yang Allah Taala nak
Allah turunkan Quran, Allah turunkan sunnah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun kata, aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selama kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka ini skema ibadah, skema. Apa sahaja kita nak buat, inilah kayu ukur dia. Di sinilah kita bincang supaya kita tidak lari tergelincir dari landasan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita terus kembali kepada bacaan kita. Baik, talbis iblis banyak membuat tampalan. Maknanya baju ni jadi compang-camping. Penulis berkata, di kalangan sufi ada yang menampal baju hingga terlampau tebal dan melampaui batas. Melampau tampal baju dia. Mereka menegaskan bahawa pakaian tambalan tersebut dikenakan dengan bantuan tangan syekh. Terkait hal ini, mereka membuat sanad yang kelihatannya bersambung, padahal semuanya dusta dan mustahil beraka. Muhammad bin Tahir menyebutkan tradisi tersebut di dalam kitabnya Babus Sunnah fi Labsil Khadiqati min Yadis Syekh, atau maksudnya bab sunnah mengenakan pakaian bertampal. Khadiqah ni makna tampalan lah, dengan bantuan tangan syekh. Maknanya sunat dia kata pakai baju yang ada tampalan, yang mana tampal tu dibuat oleh tangan syekh. Mereka menjadikan hal ini sebagai bahagian dari sunnah. Dia kata sunat benda ni. Dan mereka berhujjah dengan hadis Ummu Khalid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi beberapa helai pakaian yang di dalamnya ada pakaian yang memiliki garis-garis hitam. Baginda kemudian berkata, menurut kalian, siapakah orang yang akan aku pakaikan pakaian ini kepadanya? Orang-orang pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta, bawalah Ummu Khalid kepadaku. Ummu Khalid pun dibawa seorang, masa tu dia budak kecil. Ummu Khalid pun dibawa ke hadapan beliau. Kemudian beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakaikan pakaian tersebut kepadanya dengan tangan baginda. Baginda berkata, pakaikanlah pakaian ini sampai lusuh dan usang. Maka penulis berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian tersebut kepada Ummu Khalid, betul. Tapi pada masa itu memang dia masih kecil. Ayahnya ialah Khalid bin Sa'id bin Al-As, sedangkan ibunya bernama Humainah binti Khalaf. Sebelumnya mereka berhijrah ke Habasyah, lalu keduanya dikurniai anak yang bernama Ummu Khalid di sana, lahir di Habasyah. Mereka kemudian kembali dari Habasyah dan Nabi SAW pun memuliakan budak kecil itu kerana dia baru balik daripada Habasyah. Dia pun kecil, Nabi pun pakaikan kepada dia satu pakaian. Maka demikianlah seperti yang sudah disepakati oleh para ahlul hadis. Tak ada orang pun kata memang sunat Nabi jumpa orang membiarkan. Nabi jumpa orang, Nabi pakaikan. Tak, ni sebab budak tu mari daripada Habasyah, tiba-tiba tengok budak kecil, Nabi ada orang bagi hadiah, Nabi tak nak pakai siapa? Ambillah kepada Ummu Khalid yang masih kecil. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sunnah, yakni dia sudut ibadat. Bukanlah setiap kali orang datang, apa Nabi pakaikan kepada dia. Nabi budak pakaikan kepada. Pasalnya Rasulullah SAW tidak terbiasa memakaikan pakaian kepada orang lain. Jadi kalau dia nak kata sunnah pakai baju tampalan daripada tangan syekh, mana hujah? Dia kata hujah dia hadis Ummu Khalid. Hadis Ummu Khalid tu Nabi pakai sekali tu kepada budak tu, bila balik daripada Habasyah Nabi pakaikan kepada dia, sebab kebetulan masa tu ada orang bagi pakaian kepada Nabi. Dan bukanlah menjadi satu kebiasaan Nabi buat macam tu sehingga nak katakan dia satu sunnah. Atas dasar itulah tidak ada seorang pun sahabat ataupun tabi'in yang nampak melakukan hal tersebut. Lebih dari itu, tidak termasuk sunnah di kalangan sufi memakaikan kepada orang pakaian kepada anak kecil, sementara orang dewasa tidak.
Tidak termasuk sunnah pula pakaian yang bolong tersebut harus berwarna hitam. Tidak juga bagi pakaian tampalan ataupun mantel. Jadi kalau betul nak ambil hadis tersebut, kenapa tak pakaikan kepada budak? Sebab Nabi pakaikan kepada budak. Kenapa pula tak pakai baju warna hitam? Sebab Nabi pakaikan yang warna hitam. Kenapa pula tak ambil sunnah yang pakaian bertampal? Nak kena cek tampal baju tu. Mengapa mereka tidak menjadikan atau mengenakan pakaian hitam yang boleh dijadikan sunnah sebagaimana yang tersebut dalam hadis Ummu Khalid? Okey? Baik. Sedangkan dia sebut sini As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah tentang cara memakai pakaian bolong, yakni pakaian bertampal. Kaum Sufi Ibnu Dihyah dan Ibnu Salah berkata hal itu batil. Tidak ada jalur periwayatan sahih dari Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, tidak ada dalam riwayat sahih hasan maupun dhaif yang menyatakan Nabi pernah memakai pakaian compang-camping seperti halnya yang diketahui dalam tradisi Sufi. Nabi tak pernah memakaikan pakaian seperti kepada seorang pun dari kalangan para sahabat. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang pernah melakukan perbuatan itu. Jadi kita nak ambil sunnah apa? Sunnah Nabi tu, Nabi tak pernah buat. Jadi kadang-kadang mereka ambil satu hujah nak membenarkan tradisi mereka, dia tampal nama Nabi di situ. Dia kata sunnah. Padahal Nabi tak pernah buat pun sunnah memakai pakaian compang-camping kepada orang dan ataupun menampal tampalan pada baju para sahabat. Muhammad bin Tahir menyebutkan dalam kitabnya Babus Sunnah fima syarrata syekh 'ala al-murid fi labsil muraqqa'ah, atau bab sunnah terkait syarat yang boleh diberlakukan syekh kepada murid untuk mengenakan pakaian tampalan. Dia berhujah dan berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit berkata, kami berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh baik saat susah maupun senang. Penulis berkata, perhatikan pemahaman yang sangat jelek ini. Alangkah jauhnya perbezaan antara syarat yang diperlakukan Syekh Sufi terhadap muridnya dengan syarat bai'ah Islam yang diperlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ianya adalah yang wajib ditaati. Dia nak ambil hujah syarat Syekh bila pakaikan pakaian dengan syarat Nabi waktu bai'ah sahabat. Lain dua tu, tak sama. Okey? Tak sama. Terkait pakaian berwarna yang mereka kenakan, jika yang mereka kenakan tersebut berwarna biru, berarti mereka tidak mendapatkan keutamaan dari mengenakan pakaian putih. Jika serban mereka besar dan tinggi, berarti itu termasuk pakaian syuhrah. Jika pakaian itu lebih sering dipergunakan untuk mencari kemasyhuran daripada kerana pakaian itu lebih sering dipergunakan untuk mencari kemasyhuran, ketenaran kemasyhuran daripada pakaian berwarna biru. Jika ia merupakan pakaian bertampal, berarti itu pakaian yang unsur mencari ketenaran atau kemasyhuran atau syuhrahnya lebih besar lagi. Jadi satu masalah sudut pendalilan, apa yang mereka tujuk pada Nabi memang tak ada. Kalau nak berhujah dengan bai'ah pun tak kena. Okey, tak apalah, itu satu perkara. Perkara yang kedua, kalaupun mereka nak pakai ikut sunnah, bila mereka bagi pakaian perkara warna biru, sedang Nabi galakkan pakai baju putih. Satu. Kemudian dia punya serban pula besar, termasuk pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni pakaian pelik pada orang. Orang lain pakai biasa-biasa, dia punya serban, Allahu Akbar, sampai tutup habis ni, nampak biji mata je. Contoh ni, ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi, pakaian serban mereka tinggi tu termasuk pakaian syuhrah. Okey,
Kalau gabung dua pakaian biru dan serban tu, maka bertambah lagi-lagi syuhrah yang ada pada dia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita pakai pelik pada orang. Demikianlah halnya, padahal syariat memerintahkan agar kita mengenakan pakaian putih dan melarang mengenakan pakaian syuhrah. Jadi kita nampak benda ni bila kita bandingkan, kita panggil cross check. Hadis Nabi suruh pakai putih, dia pakaian berwarna. Hadis Nabi tak bagi pakaian pelik-pelik, dia punya pakaian tu dia serban tinggi ke main. Tu tak masuk lagi gantung tasbih, biji tasbih besar-besar. Orang panggil ibu jari sebiji dia punya biji tasbih sampai ke pusat, sampai perut dia punya tu. Nak tunjuk dia punya ni ahli zikir dan seumpamanya. Ini semua termasuk syuhrah. Pakaian yang menampakkan kepelikan supaya orang nampak pelik, dan perkara ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih kalau nak baca bawah ni dok gantung di leher lah dengan serban besarnya, nampak sangat syuhrah dia tu. Baik, terkait perintah syariat supaya mengenakan pakaian putih, ada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, kerana itu termasuk pakaian kalian yang paling baik, dan kafanilah mayat orang-orang mati di kalangan kalian dengan kain berwarna putih. Baik. Jadi pakaian syuhrah ni kata pakaian yang mencolok mata dan sensasi. Sehingga boleh meningkatkan populariti orang yang memakainya. Ini syuhrah. Kita ni sebaliknya pakai baju biasa-biasa je. Yang biasa-biasa. Kalau ada warna putih lagi elok lah Nabi suruh pakai. Muhammad bin Tahir mengkhususkan dalam bukunya bab tentang sunnah mengenakan pakaian yang dicelup. Kemudian dia berargumen bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah, dan saat penaklukan Mekah baginda mengenakan serban hitam. Penulis berkata, jadi dia tulis satu lagi, dia kata sunat pakai pakaian yang celup. Sebab apa? Buktinya Nabi ada baju merah, Nabi masuk Mekah pakai serban hitam. Penulis berkata, tidak dimungkiri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengenakan pakaian tersebut, sama ada berwarna merah ataupun warna hitam. Dan disepakati hukumnya dibolehkan. Boleh je nak pakai warna apa-apa pun. Baginda tertarik dengan jubah hitam. Ini yakni segala yang dihuraikan dalam paragraf sebelumnya memang tidak dapat dimungkiri. Akan tetapi yang sunnah adalah sesuatu yang Nabi SAW kita perintahkan dan rutin dilakukan. Para sahabat terbiasa mengenakan pakaian berwarna hitam dan merah. Adapun mengenakan serban besar dan pakaian tampalan, itu pakaian untuk mencari kemasyhuran. Baik duduk diam-diam pakai baju macam biasa, orang tak kenal pun, itulah lebih Allah Ta'ala suka. Ni dak dia ni orang panggil macam-macam nak buat, nak suruh nampak orang kenal dia sebagai ahli zuhud. Sedangkan perkara itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar untuk memasyhurkan diri sebagai orang yang zuhud. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi satu lagi berkaitan dengan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni pakaian pelik pada orang. Pakaian pelik pada orang. Ihwal larangan dan makruhnya mengenakan pakaian syuhrah, yakni pakaian sensasi, yakni dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam man labisa libas syuhrah, siapa yang mengenakan pakaian syuhrah, Allah berpaling darinya sehingga dia menanggalkannya. Allah berpaling daripadanya sehingga dia buka baju tu, dia tak pakai sehingga tu. Siapa begitu? Nabi kata larangan terhadap pakaian syuhrah, pakaian yang pelik pada orang. Sama kita ni tak tahulah. Makin lama makin pelik baju dia. Dedah sana, dedah sini kalau orang perempuan lah.
Hak tu tak aurat pun tak boleh juga. Macam fashion pelik-pelik tak boleh juga dia, sehingga memukau ataupun menarik perhatian ramai. Dia dipanggil libasus syuhrah. Libas syuhrah ni Nabi larang. Nabi kata siapa yang pakai pakaian syuhrah, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat kelak. Ini berkaitan dengan pakaian syuhrah. Okey. Penulis berkata, telah dinukilkan kepada kami bahawa Ibnu Umar melihat anaknya mengenakan pakaian yang buruk dan hina. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat anaknya mengenakan pakaian yang buruk dan hina. Lantas Umar berseru kepadanya, jangan kamu kenakan ia, kerana ini pakaian syuhrah. Tengok, buruk telajak pun pandangan Ibnu Umar tak boleh pakai. Baru pun jadi syuhrah, buruk pun jadi syuhrah. Jadi apa dia nak buat? Pakai pakaian biasa, jangan terlalu menonjolkan diri. Ni pakai baju tanpa, orang lain pakai baju okey, dia pula pakai baju compang-camping nak tunjuk ke orang dia ni syuhrah, nampak, sungguh orang nampak. Kalau dia tak pakai baju compang-camping, dia pakai baju biasa, nescaya orang akan anggap oh biasa je tu. Ni dah panggil libas syuhrah. Banyak orang tak perasan kadang-kadang. Dia pakai, dia buat bojeng pelik, pakaian pelik-pelik. Kena Nabi SAW ajar kita supaya kita berpakaian mengikut syariat yang sebenar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talbis pakaian wool. Pakaian wool ni pakaian kulit. Suf ni asal daripada kulit binatang. Kan kita dah sebut kulit binatang dulu ni kasar. Orang ambil kulit proses buat jadi pakaian. Macam cerita Flintstone tu kali, tak tahulah. Tapi ada juga versi-versi lain. Ada yang pakaian dia kulit sekeping tu dia dia tebuk lubang dekat tengah, dia pun pakai macam jubah itu. Jadi menutup depan dan juga belakang. Kiri tu dia mungkin ada pakaian lain tu kita tak tahulah, tapi sebutnya pakaian bulu. Zaman dulu lagi tu, sekarang ni macam-macam teknologi dah boleh merawat. Jadi bulu tu jadi mahal pula pakaian bulu. Pakaian kain ni pun jadi murah. Sintetik dan sebagainya lagilah bertambah-tambah. Okey, murahnya pakaian. Baik. Jadi beberapa dari para sufi mengenakan pakaian wool. Dia berdalih dengan mengutarakan bahawa Nabi SAW juga mengenakan pakaian wool. Dan dia berhujjah dengan keterangan yang diriwayatkan tentang keutamaan dalam memakai pakaian wool. Wool ni kulit lah, kulit bulu lah, pakaian bulu binatang. Mengenai Rasulullah SAW memakai pakaian wool, ketahuilah bahawa baginda hanya memakainya sekali sahaja. Dan mengenakan pakaian seperti ini bukanlah perbuatan mencari kemasyhuran di kalangan orang Arab. Zaman dulu pakai hot tu lah adanya, bukan kata sengaja nak cari suhu, nak cari famous, tak. Itu sahaja pakaian bagi mereka yang ada pada masa tu. Sedang mengenai riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan dalam memakai pakaian yang dibuat dari bahan wool, ketahuilah bahawa riwayat seperti ini termasuk hadis-hadis maudhu' yang sama sekali tidak sahih. Di pihak lain, pemakai pakaian wool tidak terlepas dari dua keadaan. Pertama, boleh jadi orang yang sudah biasa mengenakan pakaian tersebut atau pakaian tebal yang sejenisnya, sehingga dia tidak makruh mengenakannya kerana baginya itu bukanlah pakaian syuhrah. Jadi orang keadaan syuhrah ni benda pelik. Tapi kalau orang tu dia memang pakai baju tebal dah sama-sama, sentiasa pakai baju tebal,
Tiba-tiba bila dia dipakaikan baju yang tebal lain, dia akan jadi anggap biasa. Tak apa sebab orang biasa tengok dah. Ni kita tengok, pelik pada orang ni, orang lain nampak pula dengan package dia dan seumpama dengannya. Ada ustaz, ada begini ngajar, ada macam-macam. Akhir sekali, dia bukan lagi jadi pakaian biasa tapi dah jadi libas syuhrah. Okey. Dia adalah orang suka yang bermewah-mewah dan tidak terbiasa mengenakan pakaian wool. Maka dia tidak sepatutnya mengenakan pakaian berbahan wool kerana dua alasan. Jadi kalau orang tu pakai baju bulu sebab kebiasaan dia tu memang biasa dah, itulah pakaian, tak ada masalah. Ni orang biasa mewah, ada pakaian cantik tapi buka pakaian mewah dan cantik, pakai pakaian bulu yang mana orang dulu ni pakaian kira paling low class lah, menyatakan kezuhudan. Dia buang pakaian elok, dia pakai pakaian tersebut. Maka dia sepatutnya pakaian bahan wool ini kerana dua alasan. Kerana yang pertama, dia akan membebani diri dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung, dan hal ini tidak boleh. Kita nak bagi ke orang pun banyak benda nak kena tanggung. Kita berbimbang, takut-takut tak jadi dan sebagainya. Maka hal ini tidak boleh ditanggung oleh pembeli. Okey. Pertama dia kata apa? Kerana akan membebani diri dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung, dan hal ini tidak boleh. Ataupun dia tanggung apa? Dia tak biasa pakai. Bila dia tak biasa pakai, kemudian bila dia pakai, dia jadi memang menyusahkan diri dia lah. Yang kedua, sebab tak boleh pakai, sebab dengan mengenakan pakaian, dia tak biasa pakai pakaian ni, tiba-tiba dia pakai, maka dia menyatukan antara kemasyhuran dan menampakkan kezuhudan, seperti yang kita dah baca sebelum daripada ni. Dari Khalid bin Syawzab, dia berkata, aku berada dekat dengan Al-Hasan saat Farqad menemuinya. Lantas Al-Hasan mengambil pakaian lalu memberikannya kepada Farqad, senantiasa seraya berkata, wahai Furaiqid, wahai ibni ummi Furaiqid, kebajikan bukan dengan mengenakan pakaian seperti ini, tetapi kebajikan adalah sesuatu yang berada di dalam dada dan dibuktikan dengan amalan. Dari Al-Hasan bahawa satu ketika dia didatangi oleh seorang yang mengenakan baju wool, baju bulu ni. Orang itu lantas mengenakan jubah serta serban yang dibuat daripada bahan bulu. Dia kemudian duduk dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Dia tidak menangkap kepalanya. Al-Hasan, dia tidak mengangkat kepalanya. Al-Hasan sepertinya mengamati semacam sifat ujub pada orang tersebut. Al-Hasan pun berkata, sungguh ada satu kaum yang menyembunyikan kesombongan di dalam dada. Demi Allah, mereka mencemari agama ini dengan pakaian wool itu. Okay? Ibnu Aqil berkata, itulah ucapan orang yang mengenal orang lain dan tidak terperdaya dengan penampilan pribadi. Suatu ketika, Ibn Aqil kata macam tu lah. Dia tengok orang tu pakai pakaian wool, tapi bila dia duduk, dia tengok, pelik dia ni. Dan bila dia perhati-perhati, semacam ada sifat ujub dalam diri itu. Jadi, dia berkata, sungguh ada satu kaum yang menyembunyikan kesombongan dalam dada, dan mereka mencemarkan agama ini dengan pakaian bulu tu. Nampak macam zuhud, tapi sebenarnya hatinya tidak begitu. Jadi Ibnu Aqil berkata, itulah ucapan orang-orang yang mengenal orang lain dan tidak terperdaya dengan penampilan pribadi. Satu ketika aku melihat salah seorang mereka yang boleh mengenakan jubah wool itu, tanpa diduga seseorang datang dan berkata kepadanya, wahai Abu Fulan. Mendengar panggilan itu, maka muncul semacam pengingkaran dari diri orang itu terhadap seseorang yang memanggilnya tadi, semacam tidak suka atas panggilan tersebut. Dia duduk tengok-tengok apa tu, baju tu tersebut, tiba-tiba ada panggil nama. Bila dengar nama dia panggil, dia tak paling, dan seakan-akan dia tak suka, dia ingkar kepada perkara tersebut. Dengan demikian dapat kita ketahui bahawa pakaian wool itu berpengaruh terhadap mereka,
Ini jelas tidak seperti pengaruh pakaian sutera kepada orang-orang jelata. Dari Ahmad bin Umar bin Yusuf, dia menceritakan Ats-Tsauri pernah melihat seseorang yang mengenakan pakaian wul, lalu dia berkata kepadanya, pakaian ilmu ini menjadi bid'ah. Al-Hasan bin Ar-Rabi' menuturkan lagi, aku mendengar Abdullah bin Al-Mubarak menegur seseorang yang terlihat memakai pakaian wool yang popular. Jadi dia kata, aku tidak suka terhadap pakaian ini. Aku tidak suka kepada perkataan atau pakaian ini. Bukan semua orang suka. Ada je. Dia kata, orang yang tak selesa dengan kita. Dari Yazid bin Saqa', dari Yazid As-Saqa' rahimahullah, seorang sahabat Nabi Muhammad bin Idris Ambari, dia bercerita, aku melihat seorang pemuda memakai pakaian dari bulu. Lalu aku bertanya kepadanya, siapakah di antara para ulama yang melakukan tindakan seperti ini? Dia pun menjawab, Bishr bin Al-Harith pernah melihatku berpakaian seperti ini, namun dia tidak mengingkariku. Itu cerita dia. Yazid melanjutkan, aku kemudian pergi menemui Bishr dan aku mengatakan kepadanya, wahai Abu Nasr, tadi aku melihat fulan mengenakan jubah dari bulu, lalu aku mengingkari sikapnya, tetapi dia malah mengenakan. Bishr bin Al-Harith pernah melihatku berpakaian seperti ini, namun dia tidak mengingkariku. Bishr pun pernah menanggapi, mengapa kamu meminta pendapatku, wahai Abu Khalid? Seandai pun aku menasihatinya, tentu saja dia akan terkelit kepadaku. Si fulan memakai pakaian seperti ini dan si fulan memakai pakaian seperti ini. Dari Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, pernah dia berkata, seseorang yang mengenakan pakaian wool berkata, kamu nak menampakkan diri busana orang-orang zuhud, lantas pakaian wool ini memberimu apa? Orang kata, mungkin pakai pakaian dah orang pakai orang zuhud, kenapa nak pakai lagi? Apa panggil pakaian bulu berlumba-lumba ni, apa manfaat bagi kamu? Orang tersebut diam. Sesudahnya Ad-Darimi berkata kepadanya, sisi lahirmu memang kapas, namun sisi batinmu berbulu. An-Nadhr bin Shumail mengutarakan, aku berkata kepada seorang sufi, kamu mau menjual jubah woolmu, jual kain kapan, jubah cotton, jubah bulu ataupun dibuat berbulu, kasarlah dia. Dia lantas menjawab, kalau nelayan menjual taringnya, lantas dia mau menangkap ikan dengan bagaimana? Punyalah dia bergantung dengan baju tersebut yang dianggap istimewa di kalangan mereka. Perkara-perkara ni lah kita bimbangnya. Sampai ke tahap bila tak boleh ikan ataupun apa, sampai ke lihat apabila dia jual alat dia nak itu tu, lalu dia kata apa? Sekali kita baca dari Sulaiman Ad-Darani, bahawa dia pernah berkata kepada seseorang yang mengenakan pakaian wool, kamu menampakkan busana orang zuhud lah ni, kamu dah pakai pakaian zuhud. Jadi bila pakai macam ni pula, apa kesannya kepada kamu? Orang itu pun diam. Sesudah itu Ad-Darani berkata, sisi lahirmu memang kapas, tapi isi batinmu berbulu. Maknanya luar kamu ni nampak macam okey, pakai pakaian kapas wool ni, tapi dalam hatimu tidak begitu. An-Nadhr bin Shumail mengutarakan, aku berkata kepada seorang sufi, kamu mau menjual jubah woolmu? Dia berkata, kalau nelayan jual jaring, lantas dia mau tangkap ikan dengan apa? Baju dia tu dia anggap sebagai jaring. Maknanya mata pencarian dia dengan baju dia. Itu mata sebenarnya. Itu poin sebenarnya. Mata pencarian dia dengan pakaian bercompang-camping. Jadi bila pergi tak buat kerja pun tak apa, orang kesian, orang bagi makanan, orang bagi bantuan dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya mereka menjadikan pakaian mereka itu sebagai sumber pendapatan mereka. Abu Ja'far At-Tabari berkata, adalah keliru orang yang lebih memilih
pakaian bulu atau wool daripada pakaian kapas dan katun. Padahal pakaian ini mahal. Orang tersebut mirip orang yang lebih memilih makanan sayur-sayuran dari adas, dari pemakaman roti, daripada memakan roti gandum. Dan mirip orang yang tidak mahu makan daging sebab khawatir syahwat terhadap wanita muncul dari dalam dirinya. Okey? Jadi kata keliru orang yang lebih memilih pakaian wool daripada tu. Orang yang tu lebih kepada dia ada orang roti, dia pergi makan sayur. Atau dia diberi pilihan makan daging, dia tak nak sebab takut syahwat terhadap wanita muncul. Jadi orang yang memakai pakaian ni kadang-kadang dia keliru. Keliru macam mana? Dia ada banyak lagi benda baik dia boleh pakai, tapi dia pakai compan-camping dia sebab nak nampak zuhud tadilah. Nah, ini talbis iblis. Dia duk kata pakailah pakaian zuhud dan sebagainya. Nanti orang kenal kamu ni zuhud. Dan seumpama dengannya lah. Bisikan iblis ni kadang-kadang tak boleh nak ajuk pelik dia. Kita pun tak tahu dia cakap macam mana. Baik. Penulis berkata, para salaf biasa mengenakan pakaian sederhana. Ni pakaian sahabat. Tidak mewah, tidak murah. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu murah. Dan mereka ada pakaian-pakaian terbaik yang mereka guna untuk salat Jumaat, salat raya. Dan ketika menemui saudara sesama mereka, pakaian yang bukan paling baik bagi mereka bukanlah pakaian yang buruk. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat pakaian siara dijual di pintu. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah SAW, alangkah baiknya jika engkau membelinya untuk salat Jumaat dan para utusan yang menghadap engkau. Akan tetapi baginda bersabda, orang yang mengenakan pakaian itu, dia tidak akan mendapat bahagiannya di hari akhirat kelak. Jadi Rasulullah SAW tidak mengingkari berhias dengan pakaian tersebut. Yang beliau ingkar hanyalah kerana pakaian tersebut dibuat dari sutra. Okey? Macam-macam talbis dia anggap pakaian tu nak menunjukkan sifat zuhud, tawaduk dia dan seumpamanya dengan penampilan. Sebab tu paling banyak talbis iblis ni pada soal penampilan. Nampak macam hebat, baik, cantik muka, air muka okey. Tapi sebenarnya tidak begitu. Okey. Rasulullah SAW tidak mengingkari berhias dengan pakaian tersebut. Yang baginda ingkari hanyalah kerana pakaian tersebut terbuat dari sutra. Penulis rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Abul Aliyah, dia berkata, kaum muslimin ketika saling berkunjung terlebih dahulu berhiaskan diri. Patutnya gitu orang Islam. Dari Ibnu Aun dari Muhammad, dia berkata, kaum muhajirin dan ansar biasa mengenakan pakaian mewah. Tamim Ad-Dari pernah membeli pakaian sehingga seharga 1,000 dirham. Lantas pakaian itu digunakan untuk salat. Tengok. Oh, sahabat-sahabat ada je pakaian cantik, pakaian mewah. Tak semestinya nak zuhud ni kena compang-camping. Tapi kalau mereka ada keadaan terpaksa pakai pakaian begitu, dia okey, bukan kerana nak kemasyhuran dah. Dan ada keadaan dia pakai pakaian elok biasa macam. Okey. Aku berkata Ibnu Mas'ud termasuk salah satu yang mengenakan pakaian paling wangi. Al-Hasanul Basri pun mengenakan pakaian-pakaian yang bagus. Malik bin Anas mengenakan pakaian-pakaian bagus buatan Aden. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dibelikan pakaian dengan harga sekitar 1 dinar. Oh, mahal. 1 dinar pak kita ni dekat berapa dah? 800 ke 1,000. Biarpun begitu, mereka lebih memilih kesederhanaan dalam batasan tertentu. Tidak hairan jika kadang mereka mengenakan pakaian usang saat berada di dalam rumah. Namun ketika keluar, mereka memperindah penampilan dan mengenakan pakaian-pakaian yang tidak mengandungi unsur mencari kemasyhuran atau syuhrah, baik sebab terlalu murah ataupun terlalu mewah. Kena jaga. Murah sangat pun orang nampak pelik juga. Mahal sangat pun orang nampak pelik. Sederhanalah. Jangan pelik pada orang. Dari Isa bin Hazim, dia berkata, pakaian Ibrahim bin Adham itu terbuat dari jubah
cotton dan kapas. Dia kata, aku tidak pernah melihatnya mengenakan pakaian wool ataupun pakaian syuhrah. Dari Ar-Rabi' bin Yunus, dia berkata, Abu Ja'far Al-Mansur pernah berkata, telanjang itu lebih baik dari berpakaian yang memalukan. Macam-macam lah. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So, kesimpulan kita hari ni, bab pakaian pun boleh jadi ibadat, tapi jangan kata benda sunnah, perkara yang Nabi SAW tak buat pun secara konsisten, ataupun Nabi tak suruh pun sahabat buat secara khusus dalam bab tu. Sebaliknya, yang sunnah ialah berpakaian sederhana. Kalau orang yang diberikan rezeki pakaian dia mahal, maka pakai pakaian lampak. Pakailah pakaian yang mahal. Kalau orang diberi rezeki pakaian dia biasa-biasa ataupun panggil susah, maka pakailah pakaian itu. Jangan kita sengaja mencari kezuhudan dalam bab pakaian. Sebab ada pakaian sahabat-sahabat yang zuhud, Masya Allah dia pakai okey. Nabi SAW sedia ada pakaian istimewa, bererti baginda tidak menolak perkara yang elok ini. Sebaliknya, yang paling utama ialah zuhud di dalam hati kita. Kita tak terikat dengan harta, kita tak terikat dengan manusia. Sebaliknya, kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itulah. Okey, alhamdulillah. Sampai di sini kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu sekali lagi dalam talbis pakaian terhadap eksplisit menampakkan kezuhudan. Macam mana tu? Kita baca kemudian nantilah, insya-Allah. So minggu depan kita tak ada, sebab jadual kita puasanya minggu depan ni, tapi diawalkan sehingga minggu ni, insya-Allah kita jumpa the next minggu ketiga insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.